Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, ittaqullah. Usikum wa nafsi bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum tuflihun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi zalika laayatin liqaumin yatafakkarun. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentaati segala titah perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Semoga dengan ketakwaan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tergolong dalam kalangan hamba-hambanya yang beroleh kebahagiaan di dunia maupun di akhirat. Mimbar pada hari Jumaat yang penuh barakah ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Bahtera Kasih Menuju Bahagia. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Islam melihat institusi kekeluargaan adalah sangat penting dalam melahirkan generasi yang mulia. Jika kita melihat kepada fiqhul Islam, kita akan dapati bahawa para fuqaha amat mementingkannya, sehingga dalam kebanyakan kitab fiqh dan hadis pasti akan ada bab yang dinamakan an-nikah, yang membicarakan mengenai nikah dan perceraian. Ini menunjukkan bahawa perkara-perkara yang berkaitan dengan nikah dan cerai ini bukanlah sesuatu yang boleh dianggap mudah dan remeh bagi umat Islam. Mengetahui hakikat kehidupan berkeluarga, Islam meletakkan garis panduan dalam memilih pasangan agar bahtera perkahwinan dapat berlayar dengan aman sekiranya badai melanda di tengah-tengah pelayaran. Nakhoda tahu akan tugasnya untuk mengendali dan membantu bahtera tersebut agar selamat menuju ke destinasi. Renungkan maksud firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ar-Rum ayat 21. Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan dan rahmatnya, bahawa Dia menciptakan untuk kamu, wahai kaum lelaki, isteri-isteri dari jenis kamu sendiri, supaya kamu bersenang hati dan hidup mesra dengannya. Dan dijadikannya di antara kamu, suami isteri, perasaan kasih sayang dan belas kasihan. Sesungguhnya dengan yang demikian itu mengandungi keterangan-keterangan yang menimbulkan kesedaran bagi orang-orang yang berfikir. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua pasangan suami isteri sangat mendambakan kebahagiaan hidup berkeluarga yang berkekalan.
Namun hubungan yang terjalin ini kadangkala diuji dengan pelbagai ujian. Sangat membimbangkan dan mendukacitakan jika jalinan kasih sayang ini berakhir dengan perceraian. Inilah yang berlaku terhadap banyak pasangan suami isteri. Biarpun baru beberapa tahun hidup bersama, berdasarkan statistik oleh Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan, sejak tahun 2016 hingga 2020, terdapat 10,564 kes perceraian telah didaftarkan di wilayah-wilayah persekutuan. Statistik bagi tahun 2020 sahaja, sebanyak 1,607 perceraian direkodkan. Pelbagai punca yang boleh membawa kepada perceraian, antaranya ialah tiada persefahaman antara suami dan isteri, pengabaian tanggungjawab, campur tangan pihak ketiga, bahkan masalah keuangan juga turut memberi kesan sehingga meretakkan rumah tangga yang dibina. Antara yang membimbangkan lagi, berlakunya perceraian itu adalah kerana sebab-sebab yang amat remeh, yang mana pada dasarnya ia boleh diselesaikan dengan cara yang baik. Pada zaman cyber dan teknologi ini juga, penggunaan media sosial tanpa kawalan turut menjadi penyebab kepada ketegangan dalam hubungan suami isteri. Hakikatnya media sosial memberi manfaat kepada kehidupan manusia, namun sekiranya ia disalahgunakan untuk tujuan yang salah, seperti percampuran lelaki dan wanita ajnabi, ianya turut menjadi punca keretakan hubungan suami dan isteri. Pelbagai aplikasi media sosial seperti Instagram, WeChat, WhatsApp dan lain-lain boleh mendorong kepada perbuatan curang akibat pencampuran secara maya antara lelaki dan wanita tanpa batasan, sehingga membawa kepada perhubungan mesra dan melanggar batasan pergaulan. Realitinya bahawa setiap perceraian akan menjejaskan kehidupan anak-anak dan keluarga, terutama kekurangan kasih sayang yang membawa kepada konflik dan kesan negatif dalam pembentukan peribadi dan emosi mereka. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita memelihara nikmat hidup berumah tangga dengan menghayati dan mengamalkan panduan syariat. Penghayatan dan amalan agama akan meningkatkan iman dan memberi ketenangan jiwa untuk memimpin kita supaya bertindak tepat dalam kehidupan. Sempurnakan hak dan tanggungjawab sebagai suami dan ketua keluarga dengan memastikan keperluan rohani dan jasmani isteri serta anak-anak dapat ditunaikan dengan sempurna. Sentiasalah bersabar dalam mengharungi apa jua masalah supaya ianya dapat ditangani dengan baik. Sebaiknya bagi pasangan yang telah berumah tangga atau akan mendirikan rumah tangga mempelajari ilmu pengetahuan tentang komunikasi berkesan, pengurusan konflik, pengendalian krisis, psikologi keluarga dan pengurusan persepsi. Kesejahteraan rumah tangga dapat dimantapkan dengan cara membentuk, mengekal dan meningkatkan kasih sayang dalam perhubungan suami dan isteri. Sentiasalah meredai isteri dan menghargai segala kebaikannya. Terimalah kekurangan yang ada pada isteri. Usah mudah kecewa dan marah terhadap mereka. Ingatlah pesanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yafraq mu'minun mu'minah
in kariha minha khuluqa radiya minha akhara. Janganlah seseorang beriman membenci isterinya yang beriman jika dia tidak menyukai satu sikap daripada isterinya, pasti masih ada sesuatu yang dia redai pada isterinya. Untuk menjadi pasangan bahagia, isteri juga perlu redha terhadap suami yang menjadi pilihannya untuk bersama melayari bahtera perkahwinan. Perbaikilah kelemahan dan kekurangan masing-masing dengan sentiasa bermuhasabah dan berusaha ke arah yang lebih baik. Ingatlah, suami, isteri dan seluruh ahli keluarga perlu saling menyayangi, saling memahami, saling memberi, saling menghargai, saling menjagai, saling berkongsi dan saling memaafi. Jika kita dapat mengamalkan perkara-perkara ini, insya-Allah mawaddah dan rahmah yang didambakan di dalam keluarga dapat kita kecapi. Sidang jemaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengakhiri khutbah pada minggu ini, beberapa kesimpulan sebagai renungan kita bersama. Yang pertama, pelihara kehidupan rumah tangga dengan menghayati dan mengamalkan syariat, agar melaluinya kita sentiasa terpelihara daripada tindakan salah yang boleh membawa kepada keruntuhan institusi keluarga. Yang kedua, pelajari ilmu pengetahuan tentang komunikasi berkesan, pengurusan konflik, pengendalian krisis, psikologi keluarga dan pengurusan persepsi untuk memastikan kesejahteraan dalam rumah tangga. Dan yang ketiga, redhalah terhadap isteri, amalkan sikap berlapang dada dan terimalah segala kekurangan dan kelemahan dengan saling melengkapi antara satu sama lain. Firmanullah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nisa ayat 19. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yahillu lakum an tarisun nikah karha wa la ta'duluhunna litazhabu bi ba'di ma ataitumuhun illa an ya'tina bi fahishatin mubayyinah wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karahtumuhunna fa asa an takrahu syai'a wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan-perempuan dengan jalan paksaan, dan janganlah kamu menyakiti mereka dengan menahan dan menyusahkan mereka, kerana kamu hendak mengambil balik sebahagian dari apa yang kamu telah berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Dan bergaulah kamu dengan mereka, yakni isteri-isteri kamu itu, dengan cara yang baik. Kemudian jika kamu merasai benci kepada mereka disebabkan tingkah lakunya, janganlah kamu terburu-buru menceraikannya, kerana boleh jadi kamu bencikan sesuatu sedang Allah hendak menjadikan pada apa yang kamu benci itu kebaikan yang banyak untuk kamu. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim.